Assalamualaikum, hai, welcome to my YouTube channel. Aceh here. Sorry sebab dah lama tak upload video. Yalah hujung tahun kan, so kita pergi bercuti, kita relax, healing time. Jadi video kali ni Aceh nak share pasal satu buku ni. Tajuk dia The One Who Walked Away from Omelas. Video ni satu part je, dia tak banyak part sebab buku dia nipis je. Buku dia dalam 40 pages macam tu lah. Tapi yang pasti bawah 50 pages, so sikit je lah. Okay, buku ni ditulis oleh Ursula K. Le Guin. Buku ni diterbitkan pada tahun 1973, which is dah lama dah. Dan Aceh jumpa buku ni sebab waktu tu kira macam duk carilah buku-buku apa yang best-best kan. Waktu tu kira macam baru discover website book depository, so kira macam gila duk cari buku lah. Buku apa yang best, buku apa yang best. So jumpalah buku yang The One Who Walked Away from Omelas ni, which is tajuk dia macam sangat interesting. Dan buku dia nipis, so macam okay, kena baca buku ni sebab sikit je. Buku ni kira genre filosofi fiction dan juga realism. So buku ni dia lebih kepada moral of the story dan juga lesson from readers, tapi bergantung pada apa yang readers nak. So for those readers, spoiler alert, cerita The One Who Walked Away from Omelas ni, okay, Omelas ni adalah salah satu bandar yang terletak di tepi pantai. Dan dekat Omelas ni kira ada satu festival. Kira orang-orang Omelas ni tengah menyambut Festival of Summer. Kira bandar mereka ni di sebelah pantai. So dekat festival ni kira ada muzik, ada hiasan-hiasan bendera, ada orang menari. Lepas tu ada bot-bot yang parking dekat pesisiran pantai. Lepas tu ramai orang tengah enjoy makan makanan-makanan yang sedap. Budak-budak pun main berlari-lari. Dan cuaca sangat cantik. Cuaca cantik yang tak panas sangat, tak sejuk sangat, dengan view pantai yang cantik. Lepas tu nampak gunung ganang yang kehijauan. Lepas tu ada putih-putih, macam putih-putih salji gitu. Semua orang dekat Omelas tu kira happy sangat. Macam memang dekat festival kan, kita macam celebration, kita gelak-gelak, kita happy, kita menari, kita dengar lagu, sembang-sembang, makan-makan, angin sepoi-sepoi. Okay, itu keindahan sambutan Festival of Summer of orang-orang Omelas. Okay, orang-orang Omelas ni siapa? Orang-orang yang duduk dekat Omelas ni, mereka ni sentiasa happy, sentiasa bahagia. Tak ada kesedihan, tak ada kemarahan, tak ada kedengkian. Memang sentiasa happy. Tapi macam mana sesuatu bandar tu dikira bahagia dan happy? Adakah sebab mereka ada raja yang adil? Tak juga. Orang Omelas mereka tak ada raja, mereka tak ada pemerintah. Adakah orang Omelas ni ada undang-undang yang banyak, yang ketat? Tak, mereka tak ada undang-undang. Adakah orang-orang Omelas ni mempunyai kekayaan yang tak ada tandingan, tak ada bandingan? Tak juga. Orang-orang Omelas ni, mereka ni simple, mereka tak complicated. Tapi bandar mereka ni bandar yang happy, yang bahagia. Dan segala kesedihan, segala kejahatan yang kita boleh fikir dalam dunia ni tak ada dekat Omelas ni. So dekat sini, dalam buku ni, orang-orang Omelas tu dia bergantung kepada pandangan kita sendiri. Macam mana kita describe sesuatu bandar tu happy, macam itulah Omelas. Jadi benda ni macam terlampau kompleks untuk diterangkan secara details. Sebab orang akan questions balik. No, itu bukan bahagia kalau kebahagiaan dia macam ni. Orang-orang Omelas ni, dia pun punya happy tu, walaupun dia tak sama macam kita punya modern world. Maksudnya macam kita ada stock market ke, ataupun perniagaan ke, ataupun insta famous ke, macam popular ke, terkenal ke, perniagaan yang berjaya ke, kerja yang bagus ke, family yang bagus ke. Tapi mereka ni bukan sama macam tu. So macam mana tu? Jadi nak terangkan secara details kebahagiaan orang Omelas ni memang sangat complicated. Ada juga pendapat yang kata mungkin mereka ni macam kejahatan tak ada.
Tak ada kejahatan dekat Omelas ni. Tiba-tiba hujan pula. Sorry kalau sound Aca terganggu. Okay, ada orang describe, kata orang-orang Omelas ni dia appreciate kejahatan. Adakah orang-orang Omelas ni bebas jenayah? Mungkin juga bebas jenayah di mana tiada pembunuhan, tiada mencuri, tiada rogol. Tapi kalau orang Omelas ni dia appreciate sesuatu kejahatan tu, mungkin juga benda tu boleh jadi happy untuk mereka. Tapi tak, macam saya kata tadi, orang Omelas ni dia simple. Dia tak perlukan benda-benda macam tu. Memang di bandar Omelas ni dia tak ada jenayah. Dan dekat bandar Omelas ni ada satu train station di mana ada macam orang yang di bandar lain main nak sambut festival ni juga. Sebabkan Omelas ni kan bandar yang sangat-sangat happy. Jadi ramailah orang yang daripada luar nak main celebrate festival ni. Okay, dekat sini ada macam setengah pendapat yang kata, okay, kalau lah Omelas ni happy, maksudnya macam dia ni ada, okay sorry, part ni mungkin sensitif sikit. Kalau orang Omelas ni happy, so maknanya dia pun ni ada maksiat, macam bebas melakukan maksiat. Ya betul, dekat bandar Omelas ni ada beberapa orang-orang Omelas ni yang macam depa ni sambut festival ni tak pakai baju, kira bogel, dan depa offer servis, servis tu untuk orang-orang yang ada keinginan untuk buat. Tapi walaupun dia bebas macam tu, bukan semua orang akan buat. Maksudnya dia ada limit juga. Dia ada macam orang-orang yang agama dia kuat. Macam contohnya pederi. Kalau pederi, dia tak buat benda tu. Tapi bukan dia tak buat pasal dia ni macam tak boleh lah benda ni berdosa, rasa bersalah. Tak, dia memang tak buat. So apa lagi yang hampa rasa macam sesuatu bandar tu boleh jadi bahagia? Adakah dia sebab bebas daripada penyakit? Boleh jadi juga. Di mana macam ada cure for cancer. Sebab orang-orang Omelas ni dia appreciate kehidupan. Dia tak melalui kematian. Ada juga pendapat yang kata, orang Omelas ni maksudnya dia boleh bebas guna dadah, bebas untuk minum arak, bebas untuk buat segalanya. Tak, benda tu tak. Sebab orang Omelas ni dia tak terlibat dengan addiction, dia tak terlibat dengan ketagihan. Orang-orang Omelas ni memang sangat simple dan dia pun ni happy. Jadi hampa boleh bayangkan tak, sesuatu bandar tu dia punya happy tu macam mana? Orang-orang Omelas memang nak katakan happy. Dia pun ni tak ada benda yang complicated, benda yang macam kita nak susah nak fikir ke. Orang-orang Omelas ni semuanya memang happy sangat-sangat. Dan happy dia pun ni datang daripada benda yang kita tak boleh nak describe secara detail. Macam kekayaan yang melampau ke, ataupun mendapat sesuatu kepuasan dalam hidup yang macam memang happy sangat-sangat lah. Jadi benda yang nak describe happy Omelas ni adalah bergantung kepada kita sendiri. Memang cerita ni dia very very filosofi. Dia buatkan kita fikir macam mana kita nak bayangkan benda tu. Sebab Aca waktu baca pun macam macam dia kita nak describe sesuatu bandar tu dia happy, dia macam bahagia. Kita tak boleh describe benda tu. Okay, dalam sambutan Festival of Summer ni, kira dia pun ni biasalah bila sambut festival ada main game. Dia pun ni kira macam main game lumba lari lah. Bila start je lumba lari tu, terus macam perayaan Festival of Summer tu macam start. Kira di launch official lah. So sekarang ni happy orang-orang Omelas ni dan kebahagiaan yang mereka lalui ni seperti yang macam hampa sendiri bayangkan. Okay, dekat bandar Omelas ni ada satu bangunan yang dalam bangunan tu dia ada basement, bilik bawah tanah. Dan dalam bilik bawah tanah tu kira macam gelap, kotor. Lepas tu kat situlah simpan mop, simpan penyapu. Lepas tu dekat dalam bilik bawah tanah tu ada lagi satu bilik yang berkunci. Bilik tu kira macam bilik yang kecil lah, lebih kurang macam closet. Okay, dalam closet tu dia ada seorang budak yang umur dia lebih kurang macam budak 8 ke 10 tahun macam tu. Dan keadaan budak tu kira dia ni dalam keadaan kotor, badan lebam-lebam, kesejukan. Dan budak ni mungkin dilahirkan sebagai budak yang ada disability, ataupun dia ni ada disability tu sebabkan disia-siakan, di neglect.
di-neglect pun boleh kan. Budak tu memang keadaan dia ni dalam ketakutan, dan budak ni dilarang sama sekali untuk keluar daripada bilik tu. Kadang-kadang ada orang yang akan masuk bilik tu dan suruh budak tu berdiri, paksa dia berdiri, dan isi makanan dalam satu mangkuk untuk bagi budak tu makan. Lepas orang tu bagi makan, kira macam keluar tinggalkan budak tu. Dan setiap kali kalau orang bagi makan dekat budak ni dia akan merayu sangat-sangat dan menjanjikan, kata okey, dia janji dia akan jadi budak baik, dia tak akan jadi budak jahat, yang penting dia dapat keluar daripada bilik ni. Dan merayu sangat-sangat untuk lepaskan dia daripada bilik tu. Kira budak ni diingat dunia di luar ni macam mana. Dia tahu dunia luar ni macam mana, kebahagiaan dan happy dunia luar ni macam mana. Sebab tu yang dia merayu untuk keluar daripada bilik tu. Dan budak ni bukannya macam yang pakai baju ke apa. Budak ni memang tak ada baju, memang bogel, dan dia ni kira macam tidurlah dekat atas lantai, tak mandi, badan lebam-lebam, kotor, kesejukan malam-malam. Memang teruklah hidup budak ni. Penderitaan budak ni, orang-orang yang duduk dekat Omelas ni semuanya tahu. Semuanya tahu, kata dekat dalam bilik bawah tanah ni memang ada seorang budak yang kelaparan, kesejukan, yang tersiksa dekat dalam bilik tanah ni seorangan. Semua orang Omelas ni tahu. Kenapa orang Omelas ni tak selamatkan budak ni adalah sebab mereka tahu kata penderitaan budak ni adalah hasil daripada apa yang kebahagiaan dan happy yang mereka dapat. Kira mereka dapat makan sedap-sedap, dapat cuaca yang baik, segala jenis happy lah. Semuanya hasil daripada penderitaan budak tu. Lepas tu, kira orang-orang Omelas ni, waktu mereka macam budak-budak, waktu mereka macam dalam umur 10 ke 12 tahun, so mereka ni akan diberi pengajaran tentang penderitaan budak ni. So waktu hang budak-budak, hang akan tengok yang budak dalam bilik tanah ni tengah terseksa. Kira bila hang budak-budak, hang tengokkan sesuatu benda yang keji macam tu, naluri seorang budak kan macam sangat innocent. So akan ada rasa macam nak tolong dia, nak berkawan dengan dia. Tapi budak-budak di Omelas ni dilarang sama sekali, dan orang-orang di Omelas ni dilarang sama sekali untuk tolong budak tu. Sebab once kalau ada orang bagi baju ke, bagi satu macam empathy lah dekat budak tu, dan segala jenis happy, kebahagiaan dekat Omelas ni semuanya akan hilang. Jadi disebabkan tu, orang-orang Omelas ni pun biar je lah, layan budak tu memang teruk, dan biar budak tu terseksa. Sebab mereka tak mau sia-siakan kebahagiaan mereka ni. Budak-budak yang tengok penderitaan budak dalam bilik tanah tu, semuanya rasa sedih, rasa kesian, sebab mereka ni tak dapat tolong budak-budak ni. Tapi bila mereka ni mencapai tahap umur kematangan, jadi mereka ni belajar untuk menerima kenyataan yang kebahagiaan yang mereka nak capai ni mesti ada sacrifice, mesti ada pengorbanan, dan pengorbanan tu adalah penderitaan budak ni. Dan mereka rasakan macam happy mereka ni, kebahagiaan mereka ni wujud jika budak tu menderita lebih teruk. Kalau budak tu tak menderita, so mereka ni takkan rasa kebahagiaan ni. Mereka takkan rasa happy duduk dekat Omelas ni. Dan mereka takkan dapat menghargai segala kehidupan yang ada dekat Omelas ni. Jadi once mereka ni dah matang, dah besar, mereka ni pun sama juga dengan orang-orang Omelas yang lain. Mereka ni biar budak ni menderita. Jadi hampa boleh bayangkan tak, kalau hampa nak mencapai sesuatu kebahagiaan tu, hampa mempunyai kebahagiaan atas penderitaan orang lain, atas tangisan orang lain. Hampa rasa macam hampa boleh hidup ke macam tu?
Jadi itulah kisah The One Who Walk Away from Omelas. Memang cerita ni memang simple, pendek, dan macam Acha kata, cerita ni dia filosofi. Dia bergantung kepada pemahaman kita sendiri. Jadi kalau mengikut macam jalan cerita buku ni, penulis ni dia nak kata, dia describe Omelas ni macam satu bandar yang utopia, di mana segala bendanya perfect, semuanya happy, semuanya bahagia. Tapi dia tak bagi tahu, dia tak terangkan secara details perfections tu macam mana. Sebab benda ni dia bergantung kepada seseorang individu. Dia tak boleh describe benda ni secara detail. Sebab setiap orang, dia kan macam kalau Aceh describe perfection lain, kalau macam hampa mesti describe perfection tu lain. Jadi dia tak terangkan benda tu. Dia just cakap, oh cukuplah untuk kita faham yang Omelas ni orang-orang dia happy, bahagia. Dan kalau pembaca dia tak boleh bayangkan perfections tu, maksudnya dia ni tak percaya kata dunia ataupun sesuatu society tu takkan wujudnya happy yang macam tu. Macam contohnya kan, kalau kita jumpa orang, kita kenal dengan someone, dan orang tu kita tengok, baiknya, dia ni bagus, dia ni memang perfect lah. Tapi dalam sudut hati kita, kita tahu kata bukan semua orang perfect. Mesti ada something yang select tentang dia. Mesti ada something yang wrong juga tentang dia. Sebab kita tahu manusia ni tak semuanya perfect. Jadi penulis ni dia nak hang bayangkan Omelas tu happy tu, tapi di sebalik kebahagiaan hang tu ada yang menderita. So hang mencapai kebahagiaan tu atas penderitaan orang lain. Dia macam tiba-tiba macam boom. Macam hang terus macam fikir, yelah, macam untuk mencapai sesuatu kebahagiaan tu, dia mesti ada something yang di belakang dia, yang kita tahu kata macam mesti ada something wrong. Tapi tak semuanya macam tu. Ada juga benda yang kita rasa macam mesti benda tu something wrong. Tak juga. Ada juga benda yang dia memang perfect macam tu. Kita tak boleh ubah benda tu. Dan kita kena percaya benda tu perfect macam tu. So apa yang dia nak kata kat sini, benda ni adalah based on pemilihan hidup kita sendiri. Adakah kita nak mencapai kebahagiaan tu atas penderitaan orang lain, ataupun kita nak mencapai sesuatu kebahagiaan tu atas apa yang kita nampak. Dia bergantung kepada pendapat kita sendiri. Dan cerita ni Aceh suggest untuk hampa baca. Sebab Aceh rasa macam kalau orang baca buku ni, dia ada pemahaman dia sendiri. Dan buku ni pun dia tak panjang. Dia macam dalam bawah 50 pages. So tak banyak lah. Dan macam bagi Aceh lah kan, cerita ni memang kena sangat dengan situasi kita sekarang ni, di mana macam kita dapat merasai nikmat-nikmat kebahagiaan ni, tapi ada orang yang tengah menderita. Ada orang yang kena melalui penderitaan 24 jam non-stop. Kita sendiri tahu siapa yang tengah menderita sekarang ni. Jadi bila baca buku ni, actually dia memberi kesan yang sangat dalam. So, are you the one who walk away from Omelas, or are you the one who stay? Aceh suka buku ni sebab walaupun dia diterbitkan tahun 1973, tapi jalan cerita dia tu, dia boleh relate sampai sekarang. Situasi dia tu fit sekarang. Dan Aceh nak share lah buku ni sebab Aceh rasa macam buku ni untuk kepada sesiapa yang teringin nak baca, boleh baca. Aceh memang suggest untuk baca. Dan kalau ada orang yang nak reflect hidup dia, nak macam orang kata pun nak berfikirlah tentang kehidupan ni, ataupun nak tahu tentang pendapat kehidupan ni, bolehlah baca buku ni. So kalau ada pendapat yang hampa nak share, ataupun ada siapa-siapa yang dah pernah baca buku ni dan ada pendapat dengan cerita yang Aceh ceritakan ni, hampa boleh komen kat bawah. Aceh nak ucapkan selamat tahun baru kepada semua penonton-penonton Aceh. Thank you so much sebab dah subscribe, dah like dan tonton video-video Aceh, dan memberikan semua komen-komen yang positif dan pendapat-pendapat yang Aceh sangat-sangat inspire. Dan Aceh doakan semoga tahun ni adalah tahun yang lebih happy untuk kita, mencapai bucket list ke, lebih banyak beramal ke, apa saja yang kita nak capai tahun ni, semoga semuanya dapat dicapai. Amin.